يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba serta anak-anak yang makasih sekalian. Okey. Kita sebenarnya dah memulakan pengajian faraid sejak daripada awal tempoh PKPD Kota Start hari tu. Tapi setelah mana diketahui oleh adik-beradik, adik-beradik Makti apa semua, Makti Mak Ngah minta supaya dikongsi bersama. Jadi kita share ni bukanlah kerana pandai sangat dah, tapi kalau sekadar menyampaikan amanah, dia adalah amanah ilmu yang rasa boleh sama-sama ambil manfaat, insya-Allah. Okey. Jadi kita kenalah U-turn balik, kena corner balik daripada awal pasal kita nak mula kelas secara rasmi hari ni. Jadi faraid ni, faraid dia adalah ilmu pembahagian harta pusaka setelah kematian seorang. Dia merupakan ilmu yang Nabi sebut di dalam hadis, Nabi suruh mengaji ilmu faraid ni, sehingga kan ulama buat kesimpulan. Hadis tu mau baca semalam, ta'allamul faraid, apa dia tahu dia punya matan dia, tapi kesimpulan daripada hadis tu ulama kata ilmu faraid ini adalah awwalu ilmin yuntafa minal ard, ilmu yang pertama yang akan diangkat daripada bumi. Maknanya pasal apa? Kerana orang ramai tidak mengambil peduli akan ilmu ni. Hukum belajar ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah dia bukan fardu ain. Tetapi kita mengambil langkah untuk cuba berkongsi ilmu faraid ini kerana seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis tu kan, maknanya sehingga kan Nabi kata apabila terangkat ilmu ini akan ada, bila dua orang berkelahi berebut harta, tidak ada siapa-siapa yang tahu macam mana nak selesai. Maknanya pasal apa? Kerana ilmu ni orang dah tak peduli, orang dah tak mau mengaji. Jadi hukum mengaji ilmu faraid ini adalah adalah fardu kifayah. Okey, walau bagaimanapun dia adalah satu cabang ilmu yang patut ada di dalam pengetahuan kita. Kita jangan duk ingat kata tak apalah fardu kifayah kan, maknanya ada orang tahu kita tak payah. Kalau semua orang fikir lagu tu, maka pakat semualah tak tahu. Pasal kawan ni kata tak apalah saya tak ngaji, tak apa, ada orang tahu. Kan, jadi kawan ni pun fikir lagu tu, semua fikir lagu tu, akhirnya semua jahil, semua tak tahu. Jadi kita biar kita ambil peranan walaupun dia ilmu fardu kifayah, yang mana kalau orang lain tahu aku tak payah, maknanya orang lain tahu terangkat dosa kita, maka kita yang ambil peranan tu. Kita yang ambil peranan supaya kita lah yang menjadi penyelamat daripada orang lain menanggung dosa. Maknanya kita yang jadi mengaji ilmu ni. Okey. Jadi ada beberapa perkara asas sebelum kita cerita tentang pembahagian harta pusaka apa semua. Yang pertama tadi kita sebut hukum dia. Hukum dia adalah fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah mengaji dia, dan dia ada dalam dalil dia ada dalam Quran, yusikumullah apa semua tu ada banyak ayat-ayat Quran yang merujuk kepada faraid. Maknanya cerita tentang faraid ni memang ada disebut di dalam Al-Quran. Okey, tu asas dia. Kemudian kita nak tahu ada beberapa perkataan yang selain daripada faraid ni, ialah pembahagian harta pusaka setelah kematian seorang. Okey, jadi syarat dia, kita nak bahagi harta pusaka ada beberapa syarat tertentu. Yang mana kita kata yang pertama mesti mati. Mesti mati orang yang boleh mewarisi harta, boleh mewariskan harta. Mati dia, dan hidup orang yang berhak mewarisi. Kalau kita kata kita mati
tapi orang tu hak berhak mewarisi tu dah mati, maka dia tak dapat lah. Ni pasal dia dah mati. Jadi dia mesti dua syarat ni, iaitu mesti mati seorang yang mewariskan harta, dan yang kedua mesti hidup, ada hidup lagi, hayat lagi orang yang mewarisi harta, dan dia tidak ada halangan. Maksudnya depa tu orang yang berhak mewarisi harta tu tidak ada halangan untuk menerima harta. Okey, nanti kita akan belajar bahagian-bahagian harta pusaka yang disebut dalam Al-Quran. Kita juga akan mengetahui siapa daripada kalangan lelaki dan perempuan. Apabila seorang tu mati, keliling dia, adik-beradik dia, anak pinak dia semua ni, siapa dia yang berhak mewarisi harta. Okey? Umum dulu ni. Maknanya bila seorang tu mati, daripada kalangan lelaki, orang yang duduk sekeliling dia daripada kalangan lelaki ada 15 orang. 15 orang yang berhak mewarisi harta. Sekeliling si mati tu, bila seorang tu mati, ada 15 orang yang boleh mewarisi harta. Bukan mesti dapat semua dah. Yang ni kita kira 15 orang yang boleh mewarisi harta si mati, dan ada 10 orang daripada kalangan perempuan. Okey? Ada 15 daripada kalangan lelaki di sekeliling si mati, dan ada 10 orang daripada kalangan perempuan di sekeliling si mati yang boleh mewarisi harta. Nah, maknanya kawan ni boleh, kawan ni boleh, kawan ni. Jadi kalau hak yang tak termasuk dalam 10 orang ni, maknanya 25 orang. 25 orang sekeliling dia ni, kalau tak ada dalam ni, maka mereka ini bukan disebut sebagai waris yang berhak menerima harta pusaka. Mereka mungkin disebut sebagai zawil arham, orang yang ada talian rahim, ada talian silaturahim lah. Kan, maknanya mereka ni baik bukan main dengan si mati. Contohnya kawan baik dia, tak termasuk dalam mereka ni 25 orang ni, maka kawan baik dia tu dikira sebagai zawil arham. Zawil arham tak termasuk dalam apa kita kata orang yang berhak mewarisi harta si mati. Okey. Jadi kita sebut tadi, seorang itu berhak mewarisi harta si mati jika dia tidak mempunyai mawani'. Disebut sebagai mawani'. Mawani' ni apa dia? Halangan-halangan, mawani' al-irs, halangan-halangan perwarisan. Satu lah, Mama lupa sebut. Dia ada satu lagi. Dia sebenarnya ridah dengan ikhtilafuddin tu duduk sekali. Ikhtilafuddin. Mawani' dia ikhtilafuddin. Dan juga ar-riddah. Yang pertama, halangan dia ialah berlainan agama ataupun riddah. Riddah ni murtad. Yang kedua, al-qatlu. Dan yang ketiga, ar-riqu. Riqu ni maksudnya perhambaan. Tapi hak ni memang kita tak nak bincang lah, pasal kita lah ni dah tak ada dah sistem hamba. Jadi kalau ar-riqu ni maknanya sebab syariat faraid dia daripada zaman dulu kala lagi, zaman Nabi dulu ni. Jadi ar-riqu ni perhambaan. Maksudnya jika dia tu hamba, maka dia terhalang daripada mendapat harta. Okey? Yang kita maknanya kalau di hak ni zaman kita tak ada dah yang ni. Zaman kita hak ni je yang mungkin menjadi halangan daripada seseorang itu dapat harta. Maknanya walaupun dia tergolong daripada golongan ni, dia tergolong daripada golongan 25 orang ni. Okey? Tetapi kerana dia ada mana-mana satu pun daripada syarat daripada halangan ni, ikhtilafuddin maksudnya berlainan agama. Contoh dia berlainan agama, contoh dia ayah tu masuk Islam, dia daripada kalangan keluarga non-muslim. Ayah masuk Islam, anak tak masuk Islam. Bila ayah mati, anak tak berhak mewarisi. Pasal apa? Sebab ikhtilafuddin, berlainan agama. Begitu juga murtad. Wallahualam. Ataupun al-qatlu. Al-qatlu membunuh. Tetapi membunuh ni, macam kita sebut dah, membunuh ni maksudnya yang terhalang. Sebab yang menghalang seorang itu daripada dapat harta pusaka ialah dia membunuh si mati. Dia membunuh si mati. Walaupun dia seorang pembunuh, tapi kalau contohnya
Dia dipenjarakan seumur hidup, duduk dalam penjara seumur hidup, jatuh hukuman seumur hidup. Pasal apa? Pasal membunuh. Dalam masa dia duduk dalam penjara tu, ayah dia mati. Ayah dia mati bukan kerana dia yang bunuh. Maka dia tetap berhak dapat harta pusaka ayah dia. Kerana al-qatlu di sini ni maksudnya membunuh, pembunuhan, bunuh. Bila dia bunuh ni maksudnya bunuh si mati. Apabila seorang itu, si mati itu terbunuh pasal dia, dia adalah pembunuh si mati, maka dia terhalang daripada mendapat harta si mati. Okey? Walaupun dia mengupah orang untuk bunuh. Abang. Ya. Walaupun kalau dia upah orang untuk bunuh apa? Sama. Pasal dia adalah penyebab. Dia ada dia punya hukum dia tu, dia ada, kita panggil apa? Tak tahu. Dah ada istilah tu. Okey. Yang ni nanti kita akan perincikan. Okey. Kemudian kita juga dalam Quran dia ada sebut bahagian-bahagian. Bahagian-bahagian harta si mati. Sebelum tu sebut dulu. Faraid, pembahagian harta pusaka mesti diberi selepas daripada kita selesaikan hutang dan wasiat si mati. Dia ada istilah wasiat. Satu lagi istilah apa? Hibah. Okey. Wasiat maknanya campur hutang. Kena selesai dulu yang ni. Apabila seorang tu mati, kena tengok dulu dia ada wasiat tak? Dia ada tak wasiat kepada siapa-siapa daripada harta dia? Kena selesai dulu wasiat dia, kena selesai dulu hutang dia. Lebih tu baru bagi faraid. Harta dia banyak ke sikit ke, kena tengok dulu ada tak dia wasiat. Contoh dia wasiat ni tak boleh kepada waris. Waris ada banyak ni. Okey? Sebab waris dia akan dapat harta pusaka. Dia akan dapat melalui faraid. Dan dia tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta dia. Tak boleh lebih. Jangan lebih, mesti kurang. Mesti kurang daripada 1/3 harta dia. Selesai ni dulu. Contohnya, dia kata nanti mak mati, mak nak bagi. Hampa tengok sat harta mak, cabut sat 10K. Pi bagi rumah anak yatim. Contoh dia. Yang ni maknanya wasiat. Wasiat dilaksanakan selepas mati. Okey? Wasiat mesti harta tu pemilik dia memiliki penuh lah. Dia tak boleh wasiat harta orang. Kan? Dia nak wasiat tapi dia kata ambil harta suami dia. Tak boleh. Bila dia yang mati mesti ambil daripada harta dia. Selesai ni dulu 10K. Okey. Kemudian hutang dia. Hutang dia ada, sebab tu kita kata bila orang mati, bila seorang tu mati, waris dia akan tanya. Kan sebelum bergerak jenazah tu, bergerak keranda, waris mesti akan tanya. Siapa-siapa, saya adalah waris si mati, siapa-siapa yang ada hutang dengan si mati, boleh tuntut kat saya. Kan? Jadi kita kena bagi tempoh dulu. Kena bagi tempoh untuk orang buat tuntutan hutang. Jangan mati-mati dia terus nak bahagi harta faraid. Jadi sebab mungkin kita tak tahu, kalau kata ayah kita mati, kita tak tahu ayah kita hutang kat siapa. Jadi kita bagi masa. Okey. Dan hutang ni dia kalau diikut dalam syarat, dia kata hutang tak kira lah, tidak termasuk hutang rumah. Hutang hak yang banyak tahun tu, hutang rumah, hutang kereta tu tak masuk. Ni hutang ni, dia hutang dekat kawan dia nak buat modal berniaga, contohnya 10,000. Kan? Tak dan selesai lagi. Jadi cari dulu. Maksudnya kena selesai dulu bayar hak tu. Okey? Jadi sebab itulah maknanya kita selalu kena sebut hutang kita, yang kita berhutang tu kita kena habaq kepada orang sekeliling kita. Suami habaq kat isteri, isteri habaq kat suami. Maknanya dia ada hutang apa dia, supaya menjadi peringatan waris, kan dia boleh habaq kat anak-anak dia, supaya boleh jadi kita kata peringatan kepada waris untuk selesaikan hutang dia. Sebab kita bimbang, kita tak mau kalau kita seorang selesai hutang dia dengan manusia, maka roh dia tidak
terangkat ke langit. Roh dia tidak diterima, duduk terawam-awam bainas samai wal ard. Jadi selesai hutang, selesai wasiat, maka lebihan itulah baru diberi faraid. Hibah, yang kata hibah ni apa dia? Hibah adalah pemberian semasa hidup. Harta si mati tapi dia bagi masa dia hidup. Ni kata dia ni ada anak 5 orang, dia ada rumah sewa, ada 7. Contohnya 2 dia bagi dekat isteri dia, 5 ni bagi seorang satu. Dia bagi siap-siap. Pasal apa? Sebab tak mau, contohnya tak mau saya lagi berkelahi hang aku ke apa semua. Jadi dia bagi siap-siap. Yang tu dinamakan hibah. Hibah adalah pemberian semasa hidup. Pemberian semasa hidup dan boleh, maknanya dapat masa hidup lagi. Kalau wasiat dapat selepas daripada mati. Okey. Habis tu barulah kita kata kita masuk kepada dia lagi Ahmad. Furud Ahmad. Okey. Furud ataupun bahagian pusaka. Bahagian pusaka yang disebut di dalam Al-Quran. Ada berapa Ahmad? Ada berapa? 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Ya. Adik, satu lagi? 2/3. Furud yang disebut dalam Al-Quran 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini bahagian pecahan harta yang disebut dalam Al-Quran. Ada waris yang 25 orang tadi, ada yang tak dapat bahagian ni, tapi mereka dapat melalui apa? Asabah. Kan? Maknanya yang ni bahagian. Maksudnya tak ada pecahan 1/5, 1/10, tak ada. Dia hanya ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 daripada harta si mati. Ada pihak yang boleh dapat setengah daripada harta si mati. Bila seorang tu mati, dia boleh dapat setengah. Siapa dia? Tu di antara perkara yang dalam pewarisan nanti. Okey? Ada orang yang kita kata pecahan ni tak ada. Daripada 25 orang tadi ni, 25 orang, 10, 15 lelaki, 10 perempuan. Okey? Ada mereka ni yang tak dapat. Mana bahagian mereka? Tak ada melalui 6 bahagian ni. Tapi rupanya mereka dapat melalui asabah. Asabah ni apa dia? Asabah adalah lebihan. Apabila seorang tu mati, kita kena tengok dulu, kena bagi kepada orang yang ada bahagian yang tertentu ni dulu. Habis ni selesai dah, tak ada orang yang bagi dah kepada orang yang berhak dapat tu. Dia dah dapat bahagian masing-masing. Dia dapat 1/2 ke, dapat 1/6 ke, dapat apa ke, maka lebihan tu ada lagi waris, maka ada di antara waris tu akan dapat asabah. Asabah ni maksudnya mengambil lebihan. Jadi mengambil lebihan ni kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Dia tengoklah kepada orang lain yang dah yang kita kata kita dah bagi dah furud ni. Jadi kalau kata orang lain tu dah ambil furud sekian sikitnya, maka asabah tu lebihan semua dapat dekat orang yang berhak dapat asabah. Okey. Contoh yang paling senang ingat asabah ni adalah anak lelaki. Bila seorang tu mati, meninggalkan anak lelaki tak ada bahagian ni. Setengah ke 1/3 tu tak ada ni. Mana-mana bahagian, 6 bahagian furud ni dia tak dapat. Tetapi anak lelaki dia akan dapat pewarisan harta pusaka ayah dia atau mak dia yang mati dengan cara asabah. Dia mengambil lebihan. Lebihan daripada harta peninggalan mak atau ayah dia. Sebab bila kita anak lelaki, yang meninggal tu adalah mak atau ayah dia lah. Si mati tu meninggalkan anak lelaki, maka anak lelaki tu akan dapat asabah. Okey. Bila seorang tu mati, kita sebut yang ada 25 orang tadi ni, 25 orang, 15 lelaki, 10 perempuan. Ini adalah jumlah besar. Daripada jumlah ni,
yang wajib dapat. Kok mana pun tidak ada, tak boleh halang lima pihak yang wajib dapat. Kecuali 5 pihak ni ada mawani'. 5 pihak yang wajib dapat. Okey, ada 5 pihak daripada 25 ni. Ada 5 pihak yang wajib dapat harta si mati, kecuali jika dia ada terhalang dengan mawani' tadi. Maknanya kita fokus lah ni, mawani' kita 3 tu je lah kan. Berlainan agama, atau murtad, dan membunuh. Kalau lain pada tu, tidak ada halangan. Nah, pihak ni wajib dapat, iaitu siapa dia? Yang pertama adalah pasangan. Sebab kalau si mati tu, yang mati tu perempuan, maka pasangan dia adalah suami. Kalau si mati tu lelaki, maka pasangan dia adalah isteri. Suami dan isteri ni wajib dapat. Tapi kalau suami tu mati pasal isteri dia yang bunuh dia, maka isteri tak dapat. Ada soalan daripada apa nama Gina 2903. Dia tanya, bukankah anak lelaki antara yang utama terima bahagian? Macam mana dia boleh dapat lebihan? Dapat tak? Ya. Dia tanya pasal apa anak lelaki ni dapat sobah, sedangkan dia tu yang utama terima bahagian. Memang. Memang dia ni macam ni kita tengok sini. Okey. Bila seorang tu mati, ada 5 pihak yang wajib dapat harta. Kita sebut tadi anak lelaki. Kita bagi contoh anak lelaki ni, dia tak ada bahagian hak tadi ni. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Dia bukan dapat hak ni. Dia dapat asrabah. Okey? Ni baca ni. Bila seorang tu mati, orang daripada 25 orang ni berhak dapat hak ni je. Okay. Jadi bila berhak dapat yang ni saja, ni hak ni suami atau isteri ada bahagian dia. Ibu, ayah ada bahagian dia ni. Ada bahagian ni. Tapi kalau anak lelaki, kalau kata tak ada anak perempuan pun, maka anak lelaki dia akan mendapat asabah. Asabah tu lebihan. Bila dia ada, maka dia menghalang. Sebab tu yang kita kata anak lelaki tu utama. Bila ada anak lelaki, maka hak lain tu terhalang. Syariat ni je. Boleh faham? Daripada 25 orang, okey, ada 5 golongan yang wajib dapat. Dan 5 orang yang wajib dapat ni, kita tengok yang paling kuat menghalang adalah anak lelaki. Apa maksud menghalang? Menghalang 20 orang lagi untuk mendapat harta si mati. Maknanya walaupun di antara yang kita kata hak lain ni siapa dia? Saudara seibu sebapa. Kan? Dia 2 beradik ah. Dia 2 beradik. Dia mati tapi dia ada anak lelaki. Maka walaupun dia 2 beradik, tapi anak lelaki ni dia ambil asabah, maka abang dia tak dapat. Macam tu maksud dia. Sebab tu maksud dia yang kata anak lelaki ni utama. Anak lelaki utama dia akan dapat lebihan. Dia bukan boleh kira bagi kat dia terus. Nak bagi kat dia, nak bagi berapa. Sebab dia bukan ada dalam ashabul furud. Dia tidak ada pecahan bahagian dia di sini. Okay? Jadi kalau kata kawan ni dah dapat 1/2, kawan ni dapat 1/6, ayah dapat 1/6, lebihan tu adalah dinisbahkan kepada anak lelaki dan anak perempuan. Anak perempuan dia ada bahagian dia, tetapi kalau dia duduk sekali dengan anak lelaki, dia tak ada dah bahagian. Dia dapat 1/2 ataupun 2/3. Dia hanya akan dapat asabah. Dia share dengan anak lelaki. Kalau kata kat dalam macam ni, asabah dia adalah nisbah 2 nisbah 1. Anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Okey. Mana Asabah. Adik. Ini ni. Adik nak tulis okey. Ain Sad Asabah.
Anak lelaki dia asabah ada 3 bahagian. Itu pecah lagi lah. Dia asabah binafsih. Asabah diri dia sendiri. Maksudnya dia tidak bergantung kepada siapa-siapa. Nah, asabah dia akan dapat lebihan tu kerana diri dia sendiri. Okey, katalah seorang tu mati, meninggalkan harta dia 1 juta. Dia meninggal, dia tak ada orang lain, tapi dia ada pewaris lelaki tunggal, anak lelaki dia. Maka semua harta tu dapat kat anak lelaki. Itu maksud dia lebihan. Bila dah tak ada orang dah. Maknanya kalau kata dia mati, meninggalkan isteri, kemudian dia ada anak tunggal, anak dia seorang, anak tu anak lelaki. Maka dapat kat isteri dia 1/8, dapat dekat anak dia 7/8. Bahagian tu. Maksudnya lebihan. Okey, kalau kita kata contohlah kan yang kata dapat kat anak lelaki utama tu lagu mana? Isteri apabila suami dia mati, ni yang satu lagi lah. Isteri kalau suami dia mati, suami dia ada anak. Ni ada anak ni, ada anak lelaki seorang. Okey. Bila ada anak lelaki, isteri ni akan dapat 1/8. Tak ada dah waris lain. Mak ayah tak ada, anak perempuan tak ada. Jadi tengok dia ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, hak lain tu 20 berapa orang, 2 orang, maknanya 23 orang hak lain tu terhalang. Jadi maknanya anak lelaki dapat berapa? 7/8. Macam tu. Maknanya kalau ada 8 juta, 7 juta dapat dekat anak lelaki. Mak dapat 1 juta saja. Mak dia lah isteri si mati. Okey? Hak tu nisbah dia, hak tu yang maksud kata anak lelaki adalah waris utama. Maknanya dia dapat lebihan tu maksud dia. Apa maksud lebihan asabah ni? Bahagian yang tidak ada di dalam fardu. Bahagian yang tidak ada dalam fardu. Jadi memanglah kadang-kadang kalau kata pada kebanyakan masa asabah ini dia akan dapat banyak pasal lebih ni dia akan dapat banyak. Okey. Maka kita masuk bahagian ni, pasangan. 5 pihak yang wajib dapat harta. Yang pertama pasangan. Pasangan dia ada 2. Dia ada sama ada suami atau isteri. Maknanya jika si mati itu perempuan, yang meninggal itu perempuan, dia meninggalkan suami dia. Okey? Dia meninggalkan suami dia, maka suami dia ada 2 bahagian yang boleh dapat. Salah satu, iaitu apa Zat? Suami akan dapat berapa? 1/2 jika tak ada anak. Jika tak ada anak dan Tak ada saudara. okay. 1/4 Jika ada anak. Jika ada anak. Ada anak si mati. Okey? Ada anak si mati. Dan antara suami isteri ni, kita sebut juga kemarin, antara suami isteri hak berhak dapat ni adalah suami isteri yang masih lagi di dalam ikatan aqdun nikah. Maknanya kalau bekas isteri tak dapat. Kecuali bekas suami pun tak dapat. Bekas isteri tak dapat. Kalau bekas suami memang kalau dia mati, suami tak ada iddah, maka tak ada lah, suami memang tak ada langsung lah. Tapi kalau isteri diceraikan, okey, suami dia cerai dia, talak 1, dia duduk dalam tempoh iddah, talak 1. Bila dia diceraikan, isteri ni dia diceraikan talak 1, dia ada tempoh iddah dia. Bila dia duduk dalam tempoh iddah, kita panggil dalam tempoh iddah talak raj'i. Talak 1 ni talak raj'i. Talak raj'i. Raj'iyun, talak yang boleh rujuk. Bila duduk dalam tempoh iddah talak raj'i, isteri berhak dapat harta si mati, suami dia. Okey? Dalam tempoh iddah talak raj'i. Tapi kalau talak 1 atau talak 2, maknanya isteri tu duduk dalam tempoh iddah, dia diceraikan, dia diceraikan 2 bulan yang lalu. Contohnya, suami dia mati. Maka bila suami dia mati, duduk dalam tempoh iddah lagi dia ni, maka dia akan dapat harta si mati.
Adapun jika dia talak 3, jika dia talak 3 ataupun kita panggil dia talak bain, talak raj'i dengan talak bain, dia kena bagi pula ni. Bain, dia ada bain kecil atau bain sughra, dia ada bain kubra. Kalau bain sughra dia melalui khulu'. Khulu' ni maksudnya apa? Tebus talak. Perceraian antara suami isteri, terlerai ikatan mereka bukan melalui perceraian tetapi melalui khulu'. Khulu' ni maksudnya isteri yang minta cerai daripada suami dia, tebus talak. Okey? Maka tebus talak itu disebut sebagai bain sughra. Bila bain sughra, orang suami isteri yang diceraikan yang terpisah dengan suami dia pasal khulu', maka dia termasuk dalam talak bain, di mana talak bain tak berhak dapat harta suami. Okey, ataupun talak kubra. Kubra ni talak 3 ni. Apabila dia diceraikan dengan talak 3, duduk dalam iddah, dia tetap juga ada iddah. Tapi duduk dalam iddah, dia tak boleh dapat harta si mati suami dia, bekas suami dia, tak boleh. Tapi kalau dia duduk dalam talak ni, suami dia cerai dia talak 1 atau talak 2, okey, suami dia cerai 2 minggu lepas, suami dia mati, maka dia masih lagi berhak mendapat harta pusaka. Yang tu kena ingat. Maknanya dia tidak boleh dinafikan hak dia. Pasal dia dikira dalam ikatan perkahwinan walaupun terlerai dengan talak 1 ataupun talak 2, kerana talak 1 dan talak 2 ini dikira sebagai talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Maka dalam tempoh rujuk, suami itu dikira wajib menyelesaikan nafkah kepada isteri dia. Maknanya dia tu, isteri itu masih lagi di bawah tanggungan suami dia. Okey, jadi bila masih lagi bawah tanggungan suami dia, maka apabila suami dia mati, walaupun dia telah diceraikan, dia berhak mendapat harta pusaka si mati. Okey. Dia kalau kata si isteri tu dia punya period dia sat mai sat dak. Ada beza tak dengan orang yang menepos terus? Ada. Nak iddah. Sebab iddah pula tu. Iddah. Iddah talak. Lah talak raj'i. Iddah talak. Dia ada perempuan dia panggil Ayisah. Ayisah ni maksud dia pada menopause. Perempuan yang Ayisah apabila diceraikan oleh suami dia, maka iddah dia adalah 3 bulan daripada tarikh dia diceraikan. 3 bulan ni kira bulan Hijri atau kita sebut bulan Qamari. Contoh dia diceraikan pada 1 Muharram sampai jumpa 1 Safar, baru sebulan. Kemudian jumpa 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal, 2 bulan. 1 Rabiul Akhir, jumpa dengan 1 Rabiul Akhir 3 bulan. Maknanya 2 Rabiul Akhir telah berakhir iddah dia. 2 Rabiul Akhir tu dah habis ya. 1 Rabiul Akhir ni adalah tarikh akhir untuk iddah dia. 2 Rabiul Akhir tu dia boleh kahwin lagi. Dia boleh kahwin dah. Tu contoh dia, tu maksud dia. Maknanya 3 bulan. Kalau orang perempuan yang diceraikan oleh suami dia, hal keadaan dia fahiya ayisatun. Dia ni dia adalah perempuan yang sudah menopause. Maka iddah dia adalah dikira 3 bulan Hijri atau 3 bulan Qamari. Ini contoh dia lah. Maknanya kalau diceraikan 1 Muharram sampai 1 Safar sebulan, sampai 1 Rabiul Awal sebulan, sampai 1 Rabiul Akhir sebulan, 3 bulan. Maka 2 Rabiul Akhir tu telah dikira selesai dah. Kan dia boleh kahwin dah pada 2 Rabiul Akhir. Talak raj'i. Kata 1 Safar sampai 1 Rabiul Akhir tu tempoh yang dia boleh tuntut harta semati. Ya. Dia duduk dalam tempoh iddah. Adapun jika dia adalah perempuan yang masih lagi ada haid,
isteri yang muda lagi ni, masih ada haid, maka selama mana dia duduk dalam iddah, kita sebut tadi kan, selama mana dia duduk dalam iddah, dia diceraikan, duduk dalam tempoh iddah tu, suami dia mati, maka dia berhak dapat. Maka yang kata tempoh iddah tu bagi Aisyah adalah 3 bulan. Ada pun bagi perempuan yang masih lagi ada haid, dia panggil talasa tuhur. 3 kali tuhur, 3 kali suci. 3 kali tuhur atau 3 kali suci. 3 kali tuhur atau 3 kali suci ni kira lagu mana? Suci daripada haid. Ya adik. Minta tolong Cik Maria tolong tutup Ustaz mikrofon. Cik Maria tolong tutup mikrofon sebab ada gangguan suara. Minta maaf. Okey. Okey, kalau kata 3 kali suci ni lagu mana nak kira? Seorang perempuan haram diceraikan oleh suami dia ketika dia haid. Pasal apa? Pasal dia akan memanjangkan tempoh iddah dia. Jatuh talak. Kalau suami dia kata kat dia, cerai, aku cerai kamu Minah. Okey, talak satu. Dia cerai Minah tu dalam keadaan haid. Jatuh talak Minah, tetapi suci daripada haid tu tidak dikira lagi sebagai 1 kali suci. Jadi kalaulah kata Minah tu jenis kita kata 2 bulan sekali baru mai period kan, maka had tu tak kira lagi. 2 bulan pula tu baru kira untuk kali pertama suci. Jadi sebab tu yang kata haram kita seorang lelaki cerai isteri dia semasa haid kerana memanjangkan tempoh iddah isteri. Bila panjang tempoh iddah isteri, maknanya isteri kena tunggu lama lah. Kalau nak kahwin lain ke apa semua tak boleh kan. Tetapi dari segi faraid, selama mana isteri tu duduk dalam tempoh iddah, maka dia berhak mendapat harta suami dia, bekas suami yang telah menceraikan dia. Okey, ada soalan? Tak ada. Soalan kita letak di belakang sekali. Okey, Yang live je kita tanya tu. Okey, kemudian hak ni bahagian suami. Hak ni juga ni bukan tak ada anak, tak ada anak tak apa dah. Tak ada anak tetapi ada tak ada anak, tak ada cucu. Tapi kalau ni ada anak, ada cucu, tu semacam juga. Maknanya kalau tak ada anak tapi ada cucu, maka cucu pun dikira, maknanya suami dia akan dapat 1/4 juga. Sebab cucu ibnu ibni lah daripada anak lelaki saja. Cucu yang masuk dalam 25 orang tadi ni. Kalau kata apa nama tak termasuk dalam ni, tak boleh lah. Okey, isteri pun dia ada 2 bahagian. Sama ada Iman, isteri dapat berapa Iman? 1/4. 1/4. Jika tak ada anak. Jika tak ada anak, tak ada anak si mati, dan 1/8 jika ada anak si mati. Okey. Ni anak ni adalah anak si mati. Isteri tu maknanya isteri, bila kata isteri dapat, yang meninggal ini adalah suami dia, anak suami dia. Maknanya bila anak suami dia, bukan maknanya kira anak dia. Mungkin dia kahwin dengan suami dia tu, dia tak ada anak, tapi suami dia pernah dah berkahwin lain kan, jadi suami dia ada anak, maka kena kira bahagian dia dapat tu berapa. Dia kira dia dapat 1/8. Walaupun dia tak ada anak dengan suami tu, tapi suami dia ada anak dengan isteri lain, maka dia akan dapat 1/8. Dia kira anak ni, anak siapa? Anak si mati. Okey. Semua ni bila kita nisbah ni, dia adalah anak si mati. Suami siapa? Suami si mati. Maksudnya yang meninggal ni adalah isteri dia. Boleh? Jadi isteri 1/4 tak ada anak, tak ada cucu juga. Ya. Sama keadaan Ya. 1/4. Cucu yang boleh dapat cucu ibnu ibnin dengan bintu ibnin je. Bukan, maksud kau 1/8 tu ada anak, ada cucu. Ya. Kalau ada anak, cucu tak dapat dah. Tapi kalau tak ada anak, cucu akan dapat. Cucu yang akan dapat 2 orang tu je. Ibnu ibnin, bintu ibnin. Okey? Maknanya dia tak ada anak.
masa dia meninggal tu anak dia dah mati tapi dia ada cucu dia. Maka dikira sebagai apa nama anak dia lah. Warisan harta tu ke bawah. Tak ada, dia tak ada anak tapi dia ada cucu 1/8 lah. Ya. Sebab kan kita kata wa insafal kan. Okey. Pihak yang kedua tadi kita kata ibu. Ibu ni ibu siapa? Ibu si mati. Dia meninggal, dia ada mak lagi yang masih hidup. Maka ibu dia ada. Adik, ingat tak adik? Berapa bahagian ibu dapat? Ahmad? Ya. Berapa bahagian ibu akan dapat berapa? Ibu akan dapat 1/6. 1/6. 1/6 baki. Hai. Bukan ayah. 1/3. 1/6 ada. 1/3 baki. 1/6 asabah. Hai. 1/3 baki. 3 baki. 1/6, 1/3, 1/3 baki. Okey, ni bahagian ibu. Ibu si mati. Okey, maknanya yang meninggal ni anak dia. Jadi bila dia meninggal, bila anak tu meninggal, tengok-tengok mak dia ada lagi. Maka mak dia tua atau mana pun berhak mendapat harta daripada peninggalan apa nama anak dia kat mati tu. Nah, jadi jangan kita kata contoh tadi macam kita sebut mawani' tadi, nah, katalah anak tu gila sekalipun. Nah, anak tu gila, anak berhak dapat apa nama harta si mati ayah dia. Sebab gila bukan halangan untuk mewarisi harta. Maknanya kena ada satu pemegang amanah yang menguruskan harta orang yang gila ni. Mungkin satu hari dia akan sembuh daripada gila dia. Kan? Maknanya dia mesti ada satu pihak yang memegang amanah. Begitu juga kalau anak tu belum baligh lagi, budak kecil lagi. Tapi dia maknanya bapa dia ni orang kaya tapi meninggalkan anak yang masih kecil. Maka anak tu bukan reti nak buat urusan apa harta dia. Mesti ada satu pihak yang menguruskan. Maksudnya yang menjadi pemegang amanah. Maknanya dia bukan kata mesti syarat mesti baligh, mesti apa nama berakal baru berhak dapat harta. Ada 3 tadi saja yang menghalang daripada seorang itu dapat harta si mati. Okey? Maknanya kalau yang gila tu dia mungkin satu hari nanti dia sihat. Ya. Okey, kalau lah dia sampai kesut dia tak sihat, dia gila sampai dia mati. Sampai dia mati. Ya. Taklah yang Maknanya harta dia tu jadi pewarisan dia. Sebab kita kata dia memiliki harta si mati. Maknanya yang mati itu adalah contohnya yang mati ni mak dia. Kan? Dia anak ada seorang, ibu hak mati ni dia ada seorang anak dia gila. Ada anak hak lain tu tak gila. Maka jangan hak yang kita kata hak gila ni dinafikan hak dia. Apa nama ada seorang lagi, Ustazah Sofia Ismail. Tolong tutup Ustaz, mute. Ustazah Sofia Ismail, tolong tutup Ustaz suara mikrofon. Ada gangguan suara. Okey, terima kasih. Okey. Ibu dia akan dapat 1/6. Ibu ni ibu si mati. Ingat bila sebut istilah ibu ni ibu siapa? Ibu saya. Dah, ibu si mati. Maknanya hak mati tu anak dia. 1/6. Bila dapat 1/6 kan? Mak akan dapat 1/6 bila ada anak Ataupun ada cucu. ada cucu, Dan saudara kandung. ada Saudara kandung tu. ada saudara je. ada saudara kandung dan saudara sebapa. Kalau saudara seibu dia lain. Ada saudara kepada si mati saudara kandung si mati. Saudara kandung dia ada istilah dia. Saudara ni mama sebut saudara semak sepak, saudara sepak, saudara semuk saudara kandung atau saudara sepak. Sebapa. Saudara seibu rasa saudara seibu juga. Maknanya saudara dapat ada saudara tak kira lelaki perempuan. Maknanya anak pun tak kira lelaki perempuan. Ada anak si mati.
atau ada cucu si mati, atau ada ada saudara si mati, maka ibu akan dapat 1/6 daripada harta si mati. 1/3 jika tak ada semua ni, ibu akan dapat 1/3. Tak ada anak, si mati tak ada anak, cucu pun tak ada, sebatang kara sungguh si mati ni. Dia anak tunggal, tak ada saudara, tak ada apa. Anak tak ada, cucu tak ada, saudara tak ada, maka ibu akan dapat 1/3. Dan yang terakhir, dia ada satu yang kita nama istilah dalam faraid ni, ibu akan dapat 1/3 baqi. 1/3 baqi. Lagu mana Mubarak? Dalam keadaan dia hanya meninggalkan pasangan. Dia hanya meninggalkan pasangan. Ada pasangan, Mak atau ayah. Mak dan ayah. maknanya mak ni ibu ni, pasangan ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Maka ibu ketika ini, maknanya keadaan seorang yang mati tu, dia meninggalkan pasangan dia. Maknanya kalau dia mati tu perempuan, dia meninggalkan suami dia. Kalau yang mati tu lelaki, dia meninggalkan isteri dia. Dalam 3 keadaan ni je. Maknanya tak ada anak ni. Cerita dia ada 3 orang ni saja, maka ibu ketika ini akan dapat 1/3 baqi. Okey? Dia ada cara dia. 1/3 baqi, dia berlainan dengan asabah. Nah, baqi bukan asabah. Baqi bukan asabah. Nah, dia ada lain dia kira dia. Kalau nak tunjuk lah ni, kita tak belajar lihat lain ni. 1/3 baqi, nanti kita akan sampai cara-cara kira, kita akan ni. Maknanya buh dulu dalam kepala. Maknanya ibu akan dapat 1/3 baqi. Hanya ibu seorang je. Daripada 25 orang ni, hak dapat 1/3 baqi adalah ibu seorang saja. 1/3 daripada baqi. Maknanya suami isteri dia tak ada anak. Dia tak ada anak tak apa, tapi dia hanya ada meninggalkan ayah dan meninggalkan pasangan dia. Selain daripada ibu lah. Ada 3 orang saja yang ditinggalkan, maka ketika itu ibu akan dapat 1/3 baqi. 1/3 baqi nanti kita akan cerita tengok. Simpan dulu dalam kepala 1/3 baqi ni. Sebab kita nak kena habaq dulu ya, baru kita boleh nampak. Lagi kita kira. Sampai 7.30 kita akan ada soalan yang nak ni. Setengah jam kita jawab soalan. Ada sikit lagi dalam 8 minit kita akan jawab soalan. Ayah. Ayah dah buat apa ayah? Ayah dah buat Mat. apa? Ayah dah buat apa? Ayah ada bahagia buat apa? Ayah dapat 1/2? 1/6. 1/6 dan asabah. Dan 1/6 asabah saja. Ada 3 juga. Salah satu lah dia mana boleh dapat kesemua. Maknanya sama ada 1/6 atau 1/6 dan asabah. Dan ataupun asabah sahaja. Bila siap? 1/6. Ayah dapat bila 1/6? Ada anak lelaki. Ada anak lelaki perempuan. Ada anak lelaki perempuan. Ada anak lelaki perempuan. okey. Lagi? 1/6 asabah. Ada anak. Anak perempuan. Anak perempuan sahaja. Asabah tak ada anak. Asabah jika tak ada anak. Tak ada anak ni, anak siapa? Anak si mati. Tak ada anak lelaki perempuan. Lelaki perempuan tak ada langsung. Hak ni ada anak. Anak ni tak kira. Anak si mati, lelaki perempuan. Kalau ada anak lelaki, ada anak lelaki dan perempuan, ayah yang ditinggalkan tu dapat 1/6. Kalau yang meninggal tu, dia hanya dapat dia ada anak perempuan sahaja. Si mati ada anak perempuan saja, maka ayah akan dapat 1/6 dan asabah. Kalau si mati meninggalkan ibu dan ayah, kan? Tak ada anak si mati, tak ada. Maknanya yang ayah dia lah yang akan makan asabah. Ayah tu akan makan asabah. Asabah ni maksudnya lebihan. Jadi kalau kata dia, patutnya kita kata banyak tadi sebenarnya. Kan asabah ni. Asabah maknanya ayah ni akan dapat asabah jika si mati tidak meninggalkan anak. Jadi 1/6 dan asabah jika
tinggal anak perempuan saja. Pasal apa ayah dapat 1/6 dan asabah jika anak perempuan saja? Pasal tak ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki yang akan makan asabah. Anak lelaki yang akan makan asabah. Yang paling besar sekali dapat harta asabah ni adalah anak lelaki. Ya, jadi kalau kata tinggal anak lelaki dan perempuan, maka ayah dapat 1/6 je dah. Pasal ayah tak boleh makan dah asabah sebab ada anak lelaki. Tapi kalau tak ada anak langsung, maka itulah masa ketika itulah ayah akan dapat asabah. Sebab tak ada anak yang nak mewarisi harta si mati. Okey. Boleh? Boleh soalan eh? Satu lagi ke? Kemudian anak lelaki dia memang tak ada bahagian dia hanya akan dapat asabah saja. Anak perempuan dia ada bahagian dia ada 3. 1/2, 2/3 ataupun asabah. 1/2 jika dia seorang. Dia adalah anak tunggal perempuan. Okey? 2/3 jika dia 2 dan lebih. 1/2 maknanya dia seorang-seorang je. 1/2 ni dia akan dapat setengah daripada harta mak dia. Bila dia seorang-seorang dia je, tak ada adik-beradik dia lelaki langsung. Tapi dia akan dapat asabah bila dia ada adik-beradik lelaki dia, ada anak lelaki. Anak lelaki si mati lah. Anak perempuan akan dapat asabah jika ada anak lelaki si mati. Dengan nisbah lelaki dan perempuan ni depa dapat berapa? Kawan ni depa dua-dua ni akan dapat 2 nisbah 1. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Wallahu a'lam. Sebab hak ni saja yang selalunya kan yang akan dapat harta ni, hak ni je, pihak ni je. Ada lagi, maknanya 20 orang lagi ni. Tapi bila ada je anak lelaki habis 20 orang, hak lain tu pakai tak ada. Daripada 25 orang, 5 orang ni tak boleh dinafikan hak pemilikan harta si mati. Berhak mendapat harta pusaka faraid daripada si mati kecuali jika mereka ada sebab halangan mawani'. Lain pada tu tak ada siapa pun yang boleh menghalang. Tak ada siapa pun yang boleh menghalang. Maknanya dia nak kata ni mati dia Pak Long dia kata. Mati ayah dia kan. Pak Long dia main tuntut. Pak Long lah yang bela ayah hang lah apa semua. Pak Long tu nak tuntut harta daripada si mati. Mati tu ayah kepada budak-budak ni. Ada anak lelaki, anak perempuan. Pak Long tu tak dapat. Pasal anak lelaki dah ambil asabah. Sebab mereka ni ada. Bila ada saja 5 ni, habis orang lain 20 lagi tak dapat. Okey? Wallahu a'lam. Okey, kita masuk ke soal jawab. Ada beberapa soalan pertama daripada Hani. Dia fikir dia. Okey. Daripada Hani ni dia tanya kalau mak tiri macam mana Ustaz? Mak tiri tak? Adakah dikira anak suaminya itu sebagai waris? Tak, siapa yang mati? Ini masalah kan. Kalau mak tiri macam mana Ustazah, adakah dikira anak suaminya itu sebagai waris? Suami dia lah mati. Makna suami dia mati. Suami dia yang mati. Suami dia mati, anak suami dia mestilah dapat. Kalau mak tiri macam mana, adakah dikira anak suaminya itu sebagai waris? Oh, maknanya dia ni mak tiri. Maknanya dia lah mati. Dia ni mak tiri. Lepas tu dia ada anak. Tidak. Siapa yang mati? Cerita dia siapa yang mati? Mak tiri tu kan mati? Anak suaminya. Tak tengok. Suami mati kot. Masa mak tiri tu mati. Mak tiri tu mati kot. Tak mati. Anak suami dia. Anak lelaki dia tu dapat anak. Tak dapat lah, tak dapat sebab mak tiri. Sebab bukan anak dia. Anak suami dia kan? Kalau mak tiri macam mana? Adakah dikira anak suaminya itu sebagai waris? Mak siapa mati ya? Mak tiri tu kot mati. Mak tiri mati. Mak tiri mati. Anak tu anak siapa? Bukan anak mak tiri. Anak suami dia. Kan? Maknanya bukan anak mak tiri tu. Bila sebut mak tiri kan? Maknanya macam Wan lah kan? Wan ada 2, Siti dengan Tok Mi. Ada Tok Mi mati. Anak-anak daripada anak Siti ni tak dapat lah. Pasal bukan anak Tok Mi. Anak Tok Mi je dapat.
Siti mati, anak Siti je dapat, anak Tok Mi tak dapat kan? Okey. Sebab dia adalah anak si mati. Anak si mati. Faham? Okey. Okey, yang kedua. Sepasang suami isteri mempunyai seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Isteri meninggal dan suami kahwin lain. Selepas beberapa bulan, suami meninggal. Bagaimana pembahagian harta? Mana si mati ni sudah tak ada mak, no? Dan tapi masih ada bapa. Okey. Ayah ada lah. Jadi dah ni kita nak kira harta siapa? Harta kat anak. Harta suami dia lah. Harta suami baru meninggal. Bukan harta dia. Harta isteri hak lama tu. Habis dah cerita. Isteri meninggal. Suami kahwin lain. Bila isteri meninggal, suami dia berhak dapat harta. Suami dia berhak dapat harta. Bila ada anak tadi ni, suami akan dapat 1/4 kan. Jadi harta tu adalah milik suami. Jadi bila harta tu milik suami, suami pula mati, isteri tu dapat, isteri baru dapat lah pula. Walaupun isteri baru tu dia dapat harta, harta tu adalah daripada bekas isteri hak lama suami dulu ni. Tetapi pasal masa tu pemilikan harta tu adalah pemilikan harta suami. Ya. Lagu tu kan maksud dia kan? Okey. Maknanya yang ni dia nak abang kata suami tu dia menikah lain, lepas tu setelah beberapa bulan dia mati. Ya. Jadi mungkin dia muskil, adakah si isteri baru tu apa nama? Isteri baru kira dapat harta suami. Dah dapat lah harta suami kan? Dapat harta suami, tak kira lah suami tu dapat daripada sumber mana pun. Dia berhak lah dapat. Walaupun dia baru-baru nikah, sekarang akad saja, sah saja, dapat Ya. Walaupun dia maknanya dia ada ikatan perkahwinan saja, sah ikatan perkahwinan tu, maka okey, contoh kan macam kita bagi, kalau kata nikah di Siam. Nikah di Siam ni kita kira dia tak legal dari segi undang-undang apa nama kekeluargaan kita kan. Ya. Tapi dari segi syarak dia legal. Maksudnya jika dia ada syarat, dia ada akad nikah, ada ijab kabul, ada suami, ada isteri, ada wali, ada saksi, maka dia legal lah dari segi syarak. Kan? Jadi dia ada ikatan perkahwinan tu. Tak ada nak daftar apa nama ikatan perkahwinan, tiba-tiba matilah salah seorang. Yang tu hak timbul masalah yang orang suruh daftar tu pasal apa? Pasal tak kira orang curi. Mana dia? Kan tak ada surat nikah, tak ada apa semua kan. Jadi dia ada bukti apa? Kalau dia ada bukti surat nikah, boleh dia tunjuk ni surat nikah dia apa semua kan. Jadi kalau kata dia tak ada bukti, pakai haus saja. Oh, yang tadi ni soalan tu dia kata mak tiri yang mati. Betul. Kalau mak tiri mati, macam kita katalah, kalau kata Siti mati, mak mati, mama mati. Kan? Mama mati ni ada anak-anak Tok Mi, anak Tok Mi mana dapat? Anak Tok Mi ni adalah anak kepada suami dia. Ayah dengan Tok Mi. Tak dapat lah. Mak tiri mati, anak tiri tak dapat. Anak tiri tu dikira sebagai zawil arham. Menantu zawil arham. Mak mentua mertua ni zawil arham. Dia akan, bila kita bincang dalam 25 orang ni, kita akan nampak dah siapa yang berhak, siapa yang tak berhak. Lain pada 25 orang tu, mereka ini bukan mendapat hak bahagian harta si mati. Tak boleh buat tuntutan. Jadi si mati, kalaulah kita kata contoh selain daripada 25 ni, kita kata adalah menantu dia. Menantu maknanya bukan, dia tak termasuk dalam golongan 25 ni. Nah, 25 yang kita bincang ni, menantu tak termasuk dalam golongan 25. Tapi dia menantu tu lah duk jaga dia. Kan? Menantu tu lah duk jaga dia. Dia tahu dah kalau kata dia mati, menantu tu tak dapat harta dia. Maka dia boleh bagi sebelum dia mati. Sebelum dia mati dia bagi siap-siap. Pasal dia kesian lagi kalau kata ni, aku nak bagi apa kan? Mak nak bagi apa dekat kamu yang duk jaga mak. Mak tahu kalau mak mati kamu tak dapat harta mak kan? Jadi mak bagi. Heboh siap-siap. Mak bagilah 10,000 dekat kamu. Dia menantu apa nama makan heboh. Dia menantu boleh terima juga tak apa wasiat? Boleh kan? Boleh sebab dia bukan waris. Sebab dia bukan waris kan? Ya. Maknanya ada dua pilihan lah, wasiat ataupun heboh. Ya. Boleh. Dia boleh kata dekat anak-anak dia hak lain contohnya kan. Nanti mak mati nanti ambil berapa bahagian nanti bagi dekat ni
kak hampa ni. Kan kak ipar ni. Sebab masa tu mungkin kita kata dah anak dia tak ada dah. Kan kalau anak dia ada, mungkinlah dia kita kata anak tu dapat kan. Suami kepada menantu tadi ni. Okey. Cerita dia mak tiri. Dia tanya tadi kalau mak tiri mati. Mak tiri ni maksudnya adalah isteri. Mak tiri ni adalah isteri kepada ayah dia. Isteri ayah. Yang bukan mak dia lah. Kan maknanya ayah dia kahwin lain, kahwin dua. Okey? Kalau apa nama mak dia tu maksudnya ibu dia kan. Mak si mati. Dia ni isteri ayah dia, mak tiri dia. Bila mak tiri mati, isteri ayah, dia ni katalah Leman. Leman ni bin Mahmud. Ni Pak Mud ni. Mahmud ni Pak Mud ni, dia ni ada Mak Tun. Okey, Leman ni bukan anak Mak Tun. Leman ni adalah anak Mak Nak. Mak Nak kahwin dengan Pak Mud dapat Leman. Lagu tu. Okey, jadi apa nama Leman ni nisbah dengan Mak Tun, dia adalah mak tiri lah. Kan maknanya Mak Tun ni adalah mak tiri kepada Leman. Mak tiri ni siapa? Adalah isteri ayah dia, Pak Mud ni. Jadi bila mak tiri mati, ayah Pak Mud tu duk ada. Pak Mud akan makan lah pasal Pak Mud ni yang kalau mak tiri dia mati, Mak Tun mati, Pak Mud dengan nisbah dengan Mak Tun ni siapa dia? Pak Mud ni adalah suami. Suami kepada Mak Tun. Mak tiri ni mak tiri pada Leman. Kita sebut tadi. Nampak tak? Jadi mak tiri pada Leman. Leman dapat tak? Leman tak dapat. Sebab Leman bukan anak si mati. Mak tiri hak mati ni adalah Mak Tun. Leman adalah anak Mak Nak. Anak tiri dia tidak ada pewarisan. Dia bukan anak si mati. Okey? Jadi yang dapat harta adalah Pak Mud. Lepas tu Pak Mud kahwin lain pula. Kan? Contoh Pak Mud kahwin lain, maka ni Pak Mud ni dia ada dapat bahagian daripada apa nama harta mak tiri ni. Pak Mud akan dapat berapa? 1/4. Sebab Pak Mud 1/2. Kata mak tiri, Mak Tun ni tak ada anak. Maka Pak Mud akan dapat 1/2. Pak Mud dia ada anak dengan Mak Nak saja. Dengan Mak Tun dia tak ada anak. Bila Mak Tun mati, maka yang akan terima Leman tak boleh terima pasal Leman bukan anak Mak Tun. Mak Tun tak ada anak. Bila Mak Tun tak ada anak, Pak Mud ni adalah isteri kepada Mak Tun. Pak Mud akan dapat 1/2 pasal tak ada anak si mati. Setengah daripada harta Mak Tun tu dapat dekat Pak Mud. Kan? Jadi harta Pak Mud ni bila Pak Mud mati, barulah Leman dapat. Walaupun kita kata Leman tu makan harta mak tiri dia, tapi harta mak tiri pun, harta tu tak ada dah, mak tiri dah mati. Pemilikan dah beralih kepada Pak Mud. Pak Mud dapat setengah daripada harta Mak Tun. Duduk 2 hari Pak Mud mati, maka Leman berhak dah dapat. Leman berhak dapat walaupun baru 2 hari. Pak Mud baru dapat je harta tu daripada peninggalan Mak Tun. Nampak? Betul lah dia punya tu. Hak maknanya tadi hak mak tiri mati tu. Mak tiri mati macam Ustazah Nafisah kata tadi, maknanya kena 2 lapis. Dia tak boleh dapat direct. Leman tak boleh dapat lagi. Masa mak tiri mati, Mak Tun mati, Leman tak boleh dapat lagi. Pasal Leman bukan anak si mati. Tetapi Mak Tun ini dia ada meninggalkan suami. Suami dia Pak Mud. Pak Mud ni adalah bapa kepada Leman. Jadi Pak Mud ni memiliki harta, dapat mewarisi harta separuh daripada harta Mak Tun kalau Mak Tun tak ada anak. Okey? Bila Mak Tun tak ada anak, Pak Mud akan dapat separuh daripada harta apa nama Mak Tun. Kemudian tak berapa hari, Pak Mud tak ada nak makan lagi pun harta Mak Tun. Tiba-tiba Pak Mud pula mati. Maka berhak lah Leman tu dapat lah. Asal-asal Leman tak dapat. Asal-asal Leman tak dapat. Kalau nak kira daripada harta Mak Tun, tak dapat. Tapi Leman akan dapat harta daripada Pak Mud ni. Sebab Pak Mud adalah pewaris yang berhak dapat harta daripada Mak Tun. Kerana hubungan mereka siapa dia? Suami isteri. Isteri dia mati, meninggalkan suami. Tapi meninggalkan anak tiri tak dapat. Anak tiri ni akan dapat harta daripada ayah dia.
Tadi yang apa Datuk tanya tadi, Tok Hashim tanya pasal atas pencarian tu. Dia kita kena bahagi dulu kah? Dan dia kata tu sebelum buat pusaka. Harta sepencarian. Kenapa dia? Harta sepencarian ni dia ada, memang dia memang boleh dapat dekat apa nama isteri. Dia memang kena ni dulu saja. Nanti cerita lain harta sepencarian dia ada, dia punya detail dia sikit. Okey. Soalan tadi, bolehkah pemegang amanah buat keputusan untuk melepaskan harta? Contoh, suami meninggal dan meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan yang belum baligh. Bolehkah ibu buat keputusan mewakili anaknya untuk melepaskan harta yang berhak ke atas anaknya? Nampak tak? Boleh nampak tak? Dia kata pemegang amanah ni maknanya ibu jadilah, sebab budak perempuan tu kecil kan. Jadi suami tu meninggal, dia tinggal isteri dengan seorang anak perempuan yang kecil. Jadi mak tu pergi duduk pandai-pandai melepaskan harta yang berhak ke atas anaknya. Tak boleh. Cik. Tak boleh pasal dia anak tu, sebab kita kata kalau gila sekalipun dia kena pegang. Maknanya dia tak boleh buat keputusan. Dia hanya memegang harta. Dia hanya memegang. Dia pemegang amanah, dia tidak menguruskan. Dia bukan boleh menguruskan harta apa nama peninggalan yang kepada waris-waris hak lain hak dia jadi pemegang amanah tu. Dia pegang amanah, dia dapat harta dia dapat bahagian dia. Anak dia yang belum baligh, dia letaklah dalam satu akaun. Ni harta apa nama yang dapat kepada kamu ni, dia buka akaun untuk anak dia hak belum baligh tu. Sampailah satu masa anak dia boleh urus sendiri, habis ya. Terlepas lah. Dia tak boleh pandai-pandai. Okey. Anak mati dulu dari ayah. Okey. Cucu dari anak yang meninggal dapat atau tidak dari harta datuknya. Siapa yang mati? Anak mati dulu daripada ayah. Maknanya seorang tu mati, anak tak ada tapi tinggal cucu. Itu kan? Ya. Cucu yang dapat dia ada dua je. Cucu yang dapat adalah ibnu ibnin. Ini istilah Arab ni, dia ibnu ibnin, anak lelaki kepada anak lelaki. Cucu lelaki ya. Ataupun bintu ibnin, anak perempuan daripada anak lelaki. Okey? Maknanya dengan nisbah Tok Wan tu cucu dia lah, tapi cucu tu mai daripada ibnun dia, daripada anak lelaki. Cucu ni saja yang dapat. Kalau daripada anak perempuan dia, sebab dia cucu dia ada ibnu bintin. Cucu lelaki ibnu, cucu lelaki. Tetapi daripada bint, daripada anak perempuan dia, tak dapat. Begitu juga bintu bintin, tak dapat. Cucu juga, tapi tak dapat. Tapi kat ni dia dapat, cucu ni dia dapat. Tetapi tengoklah kepada cucu ni akan dapat jika tak ada, kata anak lelaki tu ayah dia pun mati, tapi dia ada lagi puak menakan yang lain. Contohnya, habis puak menakan mati, puak menakan sapu dulu lah puak menakan sebab level, sebab ibnun level tinggi daripada ibnu ibnin. Ni ibnun, anak lelaki satu tingkat tinggi. Hak ni cucu. Kalau anak lelaki duduk dengan ranking puak menakan, mana dia anak lelaki dulu, memang anak lelaki. Mana puak menakan dulu makan? Ya. Anak lelaki, habis anak lelaki ni balik ranking paling tinggi. Bukan. Maksudnya anak lelaki dia tak ada. Anak lelaki dia tak ada, mati. Tinggal cucu lelaki. Dia. Tapi dia ada cucu. saudara yang mati cucu. Tadi ada saudara lelaki. Cucu sebab dia ibnu ibni ni di bawah pada ibnun. Kalau amun dia pergi ke tepi. Kalau itu ada kan. Maknanya Wa'in Safal lah. Wa'in Safal. Dia yang Safal makan dulu. Safal makan dulu. Okey. Maknanya puak menakan tak dapat. Mana Tok Wan mati. Puak menakan si mati. Puak menakan si mati. Bukan puak menakan budak-budak ni. Puak menakan budak-budak ni adik-beradik si mati. Tok Wan tu mati. Tok Wan mati. Okay. Tapi sebelum Tok Wan mati, anak dia mati dulu. Okey. Tetapi anak yang mati itu ada cucu. Ada anak lelaki lah ni ya. Ya, ada anak lelaki-lelaki. Okey. Kan? Jadi bila Tok Wan mati,
sebelum Tok Wan tu mati, anak laki-laki dia mati Dah dulu. mati dah, Tetapi anak laki-laki yang mati itu ada anak laki-laki Okey. juga. Okey. Ya. Maka walaupun ada saudara kandung kepada ayah tadi, Pada Tok Wan nak mati. saudara kandung kepada anak laki-laki yang mati, Okey. kan? Ya. Pak menakan cucu ni. Pak menakan tak dapat. Kalau pak menakan, kalau ada pak menakan, cucu tak dapat. Pak menakan tu adalah pak menakan cucu. Kalau pak menakan si mati tak ada. Ini aku tak siapa. Kita nak mewarisi harta siapa? Harta Tok Wan kan? Harta Tok Wan. Okey. Okey, Tok Wan mati. Tok Wan mati. Bawah dia katalah Ahmad ni Tok Wan. Tulis. Okey, ni kata Tok Mat. Tok Mat. Tok Mat mati. Tok Mat mati. Tok Mat mati, dia ada apa nama? Dia ada 3 anak. Okey. Katalah nama apa-apa? Wahab. Wahab. Wahid. Ni nak kata perempuan. Okey. Wahidah. Okey, Wahidah. Okey. Okey, Wahab ni dia ada anak. Ada anak. Okey. Tiba-tiba bubuhlah anak lelaki lah tu. Ada anak lelaki, ada anak anak perempuan. lelaki. Lepas tu Wahidah tu ada anak perempuan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ada anak perempuan. Matilah Pak Mat. Sebelum mati Pak Mat, mati Wahab dulu. Mati Wahab dulu. Wahab mati dulu. Bila Wahab mati, tak lama kemudian mati pula Tok Mat. Tok Mat mati. Sekarang siapa boleh makan? Kakak ni je. Sebab Wahid ada. Oh, sebab Wahid ada. Okey, kata Wahid tak ada. Kalau Wahid tak ada, dapat. Boleh nampak tak? Maknanya kalau Wahid tak ada, Wahidah perempuan, dia tak ada maksud apa. kalau Wahid tak ada, Dia meninggalkan Wahab dengan Wahidah. 2 orang saja anak. Tok Mat ni dia ada 2 orang anak. Okey. Seorang lelaki, seorang perempuan. okey. Wahab ni anak dia. Tapi Wahab dah meninggal. Wahab ada anak lelaki, ada anak perempuan. Nisbah dengan Tok Mat adalah cucu. Ya. Cucu dia siapa dia? Kalau istilah syarak disebut istilah faraid ibnu ibnin. Okey. Sini ni bintu ibnin. Okey. Okey. Anak Okey. perempuan kepada anak lelaki. Okey. Kan? Anak perempuan kepada anak lelaki dia. Okey. Okey. Jadi hak ni Wahidah ni, hak ni kalau cucu dia ni lelaki kita panggil bintu ibnu bintin. Anak lelaki kepada anak perempuan. Yang ni bintu bintin. Anak perempuan kepada anak perempuan. Okey. Bila mati Tok Mat tu, masa mati Tok Mat tinggal Wahidah seorang aja. Okey. Bila Wahidah seorang saja, Wahab dah mati, Wahab meninggalkan ada cucu dia, ada cucu Tok Mat lah, ada anak apa nama daripada Wahab ni, ada ibnu ibnin, ada anak lelaki, Wahab ada anak lelaki, ada anak perempuan. Yang boleh makan Maka dua-dua depa ni boleh makan. Depa ni akan mengambil tempat ayah depa. Wahidah makan, depa Wahidah makan sama asabah. Ya, cucu dapat asabah. Cucu dapat asabah sekali dengan ni. Wahidah. Ya. Lepas tu anak ni Wahidah tak tak dapat. boleh. Okey. Pewarisan harta anak perempuan terhenti dekat anak perempuan saja. Terhenti dekat anak perempuan. Anak dia keturunan bawah dia tak dapat. Soalan. Tapi kalau anak lelaki dia pergi ke bawah wa in safal. Ibnun wa in safal. Nah. Okey. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung. Ada soalan tak terjawab tapi kita akan sambung besok. InsyaAllah kita akan sambung besok tuan-tuan. Kalau tak ada apa-apa uzur, pukul 6.30 kita mula. Kalau sekiranya tak naik apa nama soalan ni, tuan-tuan tulis lain lah mana yang tak ada kita jawab pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.